Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرم الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari sebuah kitab yang masyhur yang berjudul Hidayatus Sibyan. Kitab yang membicarakan berkaitan tentang hukum fiqh, terutama berkaitan tentang sembahyang, berkaitan tentang puasa, zakat dan haji. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'ubidallah bi syai'in afdal min fiqhin fid din wa li faqihin wahidin wa la faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidin." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ubidallah, tidak ada satu ibadat kepada Allah afdala, yang terlebih afdal, min fiqhin fid din, daripada faham dalam bab agama. Tidak ada satu ibadat yang terlebih afdal daripada duduk di dalam majlis ilmu. Wali faqihin wahidin, atau bagi faqih yang seorang, ataupun wallahi la faqihun wahidun, demi Allah seorang yang faqih, asyaddu 'ala syaitani, terlebih ditakuti oleh syaitan, min alfi 'abidin, daripada 1000 orang yang beribadat. Ada orang yang faham dalam bab hukum hakam Islam, mengenal Allah, apa yang wajib dan sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, yang harus, dan yang berkaitan tentang hukum fiqh, adalah merupakan ibadat yang terlebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seorang yang faqih, faham dalam agama ini, adalah paling dibenci oleh syaitan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilihkan kita berada di dalam majlis ilmu. Pada malam ini kita membaca ke belakang sedikit. Belakang sikit. Kitabus Salat. Kitabus Salat. Belakang lagi.
Muka surat 8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kitabus salah. Jumpa. Belakang sekali. Sini awal lagi. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Surat 35. Bermula makna sembahyang pada syarak. Kita dah lama bahas bab sembahyang tapi kita tak tahu apa itu salat. Hari ini kita nak bahas berkaitan tentang salat. Nanti kita baca sini, kita baca yang telah kita baca sebelum ini. Kitabus salah. As-salah ini pada bahasa memberi maksud ad-doa. Doa. Sembahyang ni, salat ini pada bahasa memberi maksud doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wassalli alaihim ay ud'u lahum. Wahai Muhammad, doalah untuk mereka. Dia Allah menggunakan kalimah salli. Mana ud'u, doalah bagi mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menenangkan bagi mereka. Pada bahasa salat ini ialah ad-doa. Manakala makna salat, makna sembahyang pada syarak, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Jadi bila orang tanya kepada kita salat apa takrifnya, kita kata takrif salat pada bahasa ialah doa. Adapun pada istilah syarak panjang. Kenapakah salat tu dinamakan salat? Kerana terdapat di dalamnya doa. Kerana di dalam salat ni banyak doa. Oleh sebab itu dia ambil yang banyak di dalam salat ialah doa. Maka dinamakan salat itu salat kerana ianya terdapat banyak doa di dalamnya. Manakala ta'rif dari sudut hukum syarak, artinya beberapa perkataan. Salat ni ialah beberapa perkataan. Mana ada rukun qauli wa af'alun dan beberapa perbuatan rukun fi'li. Muftatahatun bitakbiri, dimulakan akan dia akan sembahyang dengan takbiratul ihram. Mana sembahyang ni mula dengan takbiratul ihram. Kalau setakat baca usalli belum sembahyang. Jadi tak perlu nak bahas panjang-panjang. Baca usalli bid'ah ke tak bid'ah, dia tak solat lagi. Begitu kalau kita kata luruskan saf, macam-macam istilah orang sebut istawu wa'tadilu. Ada orang bilang sawu sufubakum, istawu wa tarassu, macam-macam. Riwayat istawu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah. Luruskan saf kamu, kerana sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian daripada menyempurnakan salat. Dia macam-macam orang. Istawu wa tadilu, istawu wa tarassu. Tarassu mana dapat-dapat. Macam-macam. Direka macam-macam istilah. Sebab dia bukan dalam solat. Sebab dia dalam solat. Luruskan saf, rapatkan saf. Ke depan ni ada banyak kosong lagi. Belum takbiratul ihram.
cakaplah apa pun. Sebab ta'rif salat ialah dimulai dengan takbiratul ihram. Nak baca usalli ke tak nak baca usalli, tak ada kena mengena sebab dia belum salat dan tidak berlaku pertambahan di dalam salat. Kerana ia masih lagi sebelum takbiratul ihram. Jadi salat beberapa perkataan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, dimulakan dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun, dan disudahi akan dia salat bitaslim, dengan salam. Manakala lepas salam habislah salat. Dia nak sapu muka ke tak sapu muka, tak jadi masalah. Ini isu pula jadi masalah, sapu muka bid'ah ke tak bid'ah. Nak sapu ke, nak cabut kopiah, nak apa pun semua boleh. Nak belah terus pun boleh. Sebab dia lepas solat, tak ada pertambahan. Dia nak baca doa panjang-panjang, Allahumma azhim anni hamma wal ghamma wal hazan, Allahumma ya Allah, macam-macam. Boleh nak baca? Ya boleh. Sebab dia dah habis sembahyang. Dia nak bangun terus pun boleh. Sebab definisi salat iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi, tapi dengan apa? Bi syara'ita makhsusatin, dengan beberapa syarat yang tertentu. Jadi nak semayang ni dia ada syarat. Apa beza syarat? Syarat disebut dalam istilah fiqh ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai', sesuatu yang terhenti sahnya. Dengan dia ini menyebabkan tak jadi sah. Contohnya, syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat maka tak sah sembahyang. Contohnya banyak masjid di negeri Melaka ni, kalau kita tak ubahkan kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, dah hantar dah, tapi masjid-masjid masih lagi tak ubah kiblat. Tak ubah kiblat. Masjid dekat rumah saya tu, kalau sukat makan kali pergi Baitul Maqdis. Sampai sekarang tak ubah. Masih lagi tak diubah. Suluk Bayan dah ubah. Alhamdulillah. Dah ubah kan? Suluk Bayan sudah diubah. Masjid Alai dah ubah. Itu jauh tu. Masjid Duyung, Masjid Hantuah, kalau tak ubah juga sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Syarat sah sembahyang mesti menghadap kiblat. Dia lebih daripada 10 darjah. 10 darjah. Kalau kurang daripada 3 darjah diberikan kemaafan, kerana ianya masih lagi berada menghadap tanah haram. Maka hukum fiqh menyebut mereka yang berada dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya lah Ka'batul Musyarrafah. Orang dalam Masjidil Haram mesti sembahyang menghadap Ka'batul Musyarrafah. Ada pun orang yang di luar Masjidil Haram, contohnya di hotel ni, kiblatnya kalau terkena Masjidil Haram, walaupun pembesaran begitu besar pun, hukumnya masih lagi dia sembahyang sah. Adapun orang yang di luar tanah haram, kiblatnya ialah tanah haram. Kalau ada 10 darjah di tempat kita, sukat dia tak pergi ke tanah haram. Dia memang tersasar daripada kawasan tanah haram, langsung tak terkena tanah haram. Oleh sebab itu perlu disuka dan diubahkan dengan segera, kerana syarat sah sembahyang di antaranya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Masjid Semabuk dah ubah? Sudah kan? Sebelum ni pakai tali, sekarang dia ubah. Alhamdulillah. Ada beberapa masjid masih lagi tidak diubah. Masih lagi tidak diubah. Banyak masjid dah dihantar surat supaya diubah, tanpa ada pembayaran apa-apa. Pegawai daripada Jabatan Mufti akan sukat menggunakan alat yang canggih, bukan pakai kita punya pakai handset kita ni tak sama.
Orang ni Samsung lain, orang ni Apple lain. Kejap ke sana, kejap sini. Ni alat yang begitu, alat yang diyakini di bawah Jabatan Mufti, iaitu bawah falak sendiri. Kita ada cara sukat dia. Masjid yang tidak berubah, tak perlu tidak berubah, dikekalkan. Sebagaimana masjid peringgit. Dia antara yang tidak berubah. Maknanya ketika bina masjid tersebut menggunakan sistem kun ini, betul-betul lah ketika matahari kun, orang yang buat ni memang pakar. Ini di antara masjid yang tidak perlu diubah kerana kiblatnya betul. Sikit tak lari. Memang betul-betul orang ni, orang dulu yang buat ni memang betul pakar di sudut ilmu falak gitu. Bukan masalah berlaku gempa bumi dan sebagainya, memang pada permulaannya betul. Permulaan di antara masjid peringgit. Sama balik kita. Ini kita nak bahaskan syarat, ataupun dalam istilah fiqh menyebut syarat ini ialah ilzamul syai', memastikan ke atas sesuatu. Contohnya syarat sah semayanglah masuk waktu. Maka kalau belum masuk waktu tak sah, tak sembahyang. Oleh sebab itu memastikan sesuatu, memastikan bahawa mesti masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, tak sah sembahyang. Itu masuk syarat. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Setelah diterangkan dengan syarat-syarat tertentu, maka syarat wajib sembahyang ada 5. Yang pertama Islam. Maka tidak wajib ke atas kafir yang asli sembahyang, dan tidak wajib ia qada apabila ia masuk Islam. Tapi kalau dia tak Islam juga sampai dia mati, maka dia akan dikira tak sembahyang bermula dia baligh, oleh sebab itu kekal api neraka. Tapi apabila dia masuk Islam, tidak perlu dia mengqadakkan sembahyangnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina kafaru, katakanlah Muhammad kepada orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, jika mereka meninggalkan kufur masuk Islam, diampunkan bagi mereka dosa yang telah terdahulu. Habis dosa apa yang dia buat sebelum ni, Allah ampunkan seperti budak baru lahir. Itu kelebihan orang yang masuk Islam. Tapi bagi mereka yang berhadas besar ketika mana ianya dalam keadaan kafir, sunat dia mandi sunat mandi masuk Islam, supaya terangkat segala hadas-hadas sebelum ini. Contoh dia pernah berhadas besar ketika mana sebelum Islam, bila masuk Islam sunat dia mandi. Apabila orang masuk Islam sunat dia mandi. Kalau dia tak mandi pun Islam dia sah, kalau dia semayang pun sah. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Nabi SAW bersabda, Islam telah memotongkan sebelum itu. Mana habis. Hadas besar sebelum ni habis gitu. Dan dia masuk Islam seolah baru dilahirkan. Syaratnya mesti Islam. Yang kedua aqil. Syaratnya mesti orang yang berakal. Maka tidak wajib ke atas orang yang hilang akalnya disebabkan gila. Ataupun disebabkan pitam. Ataupun disebabkan dia sakit. Atau disebabkan dia mabuk. Mabuk bukan mabuk sengaja. Tu mabuk makan ubat mabuk. Mabuk yang tidak disengaja. Ataupun dia berjalan naik kapal apa seumpamanya, dia mabuk pening terus. Hilang akalnya. Nabi SAW memberikan kelonggaran berdasarkan sabdanya, rufi'a an ummati an salasin. Umat aku tidak berdosa kalau berlaku perkara ini. Wa anil majnun hatta yafiqa. Orang gila sehingga ia sembuh. Wa anin naimi hatta yastayqiza.
Orang yang tertidur sehingga dia jaga. Jadi di antara yang dimaafkan wa anis sabiyyi hatta yahtalima, daripada budak yang kecil sehingga ia baligh. Yahtalim makna bermimpi, mana dia sudah baligh. Jadi sekiranya ianya hilang akal kemudian sembuh, tidak wajib ke atasnya mengqadakkan sembahyang. Contohnya dia tidak berakal, seperti gila, maka dia gila, dah seminggu dia gila, kemudian bawa hospital bagi ubat penendang, hilang gila dia. Adakah seminggu yang sebelum ini diqada? Tidak perlu diqada, berdasarkan hadis Nabi SAW. Tetapi sunat baginya mengqadakkan sembahyang. Sunat baginya. Bagi orang yang pitam, contoh dia pitam. Bila dia pitam, contoh pitam Zuhur tadi dia pitam, maghribnya baru dia jaga, maka tak wajib dia qada, tetapi sunat qada. Tapi kalau sengaja dipitamkan, contohnya dia nak buat meja operasi, pembedahan yang besar, diberikan ubat pelali, contohnya biuskan, buat ikut dos dia akan jaga pada pukul 9 malam nanti. Lebih kurang dia punya estimate waktunya ialah lebih kurang 9 malam. Jadi dia masuk pembedahan ini bermula pada Zuhur, dia akan jaga lebih kurang pukul 9 malam. Di dalam hukum fiqh, kalau sudah masuk waktu Zuhur, dia kena minta izin supaya dia sembahyang Zuhur dulu. Zuhur. Ataupun dia jamakkan sembahyang Zuhur tanpa kasar, jamak dengan asar. Sebabnya waktu tu adalah waktu dalam keadaan kritikal bagi dia. Jamak tanpa kasar sebab dia sakit. Kasar tak boleh sebab dia bukan bermusafir. Boleh dijamak tanpa kasar. Tapi kalau dia bangun contohnya pukul 9, maka dia kena berniat jamak takhir seterusnya, ataupun dia qadakkan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang fardu isyak apabila dia sedar nanti. Sebab dia hilang dia tak sedar adalah disengajakan, bukan dia pingsan dengan sendiri. Oleh sebab itu syaratnya mesti berakal. Sekiranya dia mabuk dengan sengaja, contohnya minum sesuatu yang memabukkan dengan sengaja, maka wajib diqada. Tapi kalau dia mabuk bukan dengan sengaja, sunat sahaja diqada. Sambung lagi. Yang ketiga, baligh. Maka tidak wajib sembahyang ke atas kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan sehingga dia baligh. Di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diambil kira dari sudut awalnya. Contoh, ada seorang laki-laki ni, dia balik di hujung waktu Zuhur. Dia bangun-bangun tidur, laki ni contohnya, dia bermimpi bersetubuh. Dia tidur waktu siang, bermimpi bersetubuh. Bangun. Sudah pukul 4. Kemudian dia mandi, masuk waktu asar. Adakah wajib diqada sembahyang zuhurnya kerana waktu dia berhadas besar? Ketika itu sudah baligh. Sebab dikira baligh. Di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, hukumnya sunat sahaja mengqadakkan sembahyang fardu zuhur. Tapi mazhab Hanafi wajib kerana diambil kira pada penghujung. Mazhab kita dikira pada awal waktu. Contohnya, sikit lagi masuk waktu isyak, maka orang yang mengaji ni dan saya mengajar kena niat nak sembahyang fardu isyak 8.30.
atau lebih pada pukul 8.30. Kalau mendengar azan sudah menunjukkan masuk waktu, kita tidak berniat nak semayang fardu isyak selepas mengaji, meninggal dunia, maka hukumnya seperti orang meninggalkan salat. Sebab apa? Sebab wajibnya pada awal waktu, yang dinamakan al-wajibul muwassa'. Kena ada niat gitu. Bila azan nanti ada niat nak semayang selepas mengaji. Kalau mati tidak dikira meninggalkan salat. Kalau tak, tiba-tiba pakcik mati terus. Mati orang tahu waktu mengaji. Tapi pakcik ni tidak berniat nak semayang selepas mengaji, maka hukumnya seperti meninggalkan salat. Ini kena faham. Begitu juga kalau semayang memandu masuk waktu, kena ada niat. Niat itu menduduki tempat fardu yang disebut oleh ulama al-wajibul muwassa'u. Wajib yang diperluaskan, mana bila masuk waktu kita boleh semayang pada waktu seterusnya. Selagi mana tak masuk waktu subuh. Selagi mana tak masuk waktu subuh ni. Selagi itu boleh semayang. Jadi untuk membolehkan kita menangguhkan semayang, niat itu sebagai ganti yang disebut oleh ulama an-niyatu taqumul fardi. Niat itu taqumu maqamal fardi, menduduki tempat fardu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan tu ialah berdasarkan dengan niat. Sambung lagi kita. Jadi sekiranya budak perempuan ni datang haid, datang haid pada waktu zuhur. Waktu zuhur makna dia sudah balik dan dia berkesempatan, maknanya tempoh dia, kalau awal dia datang pada awal waktu, katakan dia datang pukul 1:30, maka semayang zuhur itu dan membolehkan dia boleh mandi lagi. Tempoh dia boleh semayang ni, dia antara waktu masuk kemudian datang haid, dia boleh semayang. Ianya adalah dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, kalau pada awal waktu maka hendaklah diqadakkan semayang. Kalau ianya berakhir di ujung waktu adalah sunat diqadakkan semayang. Bagi orang yang mula-mula datang haid. Mana kalau bagi perempuan yang sudah biasa datang haid, sekarang sudah masuk waktu maghrib. Dia lewatkan semayang maghrib, pukul 8 sekarang baru dia nak semayang maghrib. Sikit lagi dah masuk isyak. Dia masuk bilik air, dia tengok-tengok keluar darah haid. Keluar darah haid. Keluar darah haid. Bila keluar darah haid ni, dia pun tak tahu. Kalau benar keluar darah haid ialah ketika pukul 8, adapun pada pukul 7 tadi tak keluar lagi darah haid dan boleh dia mendirikan sembahyang fardu maghrib dan keluar pada pukul 8, maka sembahyang fardu maghrib ini selepas berhenti haid wajib diqada. Wajib diqada. Begitu juga mana-mana perempuan, katakan dia datang haid pada pukul 3.30, sedangkan masuk waktu sudah lama dah, pukul 1 dah masuk waktu. 1-2 minit sudah masuk waktu katakan. Tempoh daripada pukul 1 ini sampai pukul 3.30, tempoh yang panjang. Dia tak semayang. Pukul 3.30 baru dia nak semayang, tengok-tengok datang haid. Zuhur itu wajib diqada apabila dia sudah berhenti nanti. Berhenti haid, nanti dah bersih, zuhur wajib diqada. Hanya sunat diqadakan zuhur dengan asar kerana semayang yang boleh dijamakkan. Tapi zuhur itu wajib diqada. Pakcik contohnya nak bermusafir. Semayang isyak, waktu isyak sekarang sudah masuk. Katakan sudah masuk waktu isyak. Kita ambillah waktu zuhur. Waktu zuhur dah masuk. Boleh sembahyang fardu zuhur. Boleh sembahyang. Tapi dia melengah-lengahkan pukul 1 atau pukul 2 baru dia bergerak.
bergerak, dia nak semayang zuhur dengan asar ni jamak di RNR Aikro. Boleh ke tak boleh? Tak boleh jamak kasar. Sebab apa tak boleh jamak kasar? Sebab waktu zuhur sudah masuk dan dia boleh semayang fardu zuhur, kedudukan dia bukan orang bermusafir, dia masih orang bermukim atau bermustautin tempat itu. Maka tidak boleh dijamakkan dia. Tak boleh jamak. Sebab dia boleh semayang zuhur. Kecuali ketika dia masuk dalam kenderaan, simpan kemah-kemah barang, waktu zuhur dah masuk. Dia pun kawan-kawan atau ahli keluarga kata, isteri dia kata, bang nak semayang zuhur kat mana? RNR Aikro. Sebab nak menuju ke utara. Contohnya. Ataupun nak menuju utara. Boleh tak? Ya boleh. Sebab dia dalam perjalanan nak bermusafir. Tapi selagi mana belum musafir, pergi sempat pula minum, kena teh tarik, kena roti lah apa semua, biskut, kemudian baru nak jamak kasar sana, la yajuz. Tak boleh. Sebab kedudukan asalnya tidak bermusafir. Ini nama bahas wajib muwassa'. Ramai orang tak tahu. Begitu juga perempuan-perempuan yang kedatangan haid. Perempuan-perempuan yang kedatangan haid, apabila datang haid pukul 2 petang, kemudian dia kata tak semayang, dia kata sebab datang haid, maka wajib diqada. Wajib diqada. Sama balik kita. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Syaratnya mesti suci daripada haid dan nifas. Kerana orang yang datang haid dan nifas, maka hukumnya dia berhadas besar dan tak sah dia semayang dalam keadaan ia datang haid dan nifas, mesti bersih betul. Bersih, berhenti daripada darah nifas. Kecuali dalam beberapa keadaan yang dibahaskan oleh ulama, keadaan perempuan yang nak tawaf. Tawaf dia adalah sama seperti solat. Wajib ianya bersih daripada, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi perempuan ni nak tawaf ifadah. Tawaf ifadah musim haji. Orang dah nak balik, dia datang haid. Ataupun nak tawaf wida, dia dalam keadaan haid. Paling kritikal lah tawaf ifadah. Macam mana? Di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, Syekh Ibn Rif'ah menyatakan diberikan kelonggaran fatrah, mana period, nama pun period. Contohnya pada waktu zuhur tadi sudah berhenti darah haid, berhenti. Kemudian haid ni dia bukan datang macam keluar macam air paip. Dia kejap keluar, betul berhenti, kan tengah malam kan dia keluar. Gitu. Pada permulaan memang kuat. Kemudian dia hampir-hampir, contohnya pada waktu zuhur dia berhenti. Nanti barangkali ujung dekat-dekat maghrib dia datang balik. Maka di antara zuhur dekat dengan maghrib ni dinamakan fatrah nama dia. Fatratun naqa nama dia. Fatratun naqa sebagian ulama menyatakan ianya suci. Maka ketika itu perempuan ni boleh mandi dan terus pergi tawaf. Habis tawaf dekat nak sembahyang maghrib, tengok-tengok keluar darah, maka tawafnya sah. Diberikan keringanan kepada mereka dalam keadaan sedemikian rupa. Mesti ada tempoh. Kalau ada tempoh ni, maka segeralah mandi dan terus tawaf. Kerana fatratun naqa, periodnya di antara waktu zuhur, tempoh dia ni dengan waktu maghrib, itulah dinamakan fatrah atau period. Tempoh ini ialah disebut fatratun naqa, tempoh ianya suci. Maka ianya adalah seperti orang suci, semayang, kemudian dia ada mandi, boleh tawaf. Sah dalam keadaan-keadaan terdesak. Tak payah pakai mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i juga ada membahaskan sedemikian rupa. Tak payah tanya orang lain. Mazhab kita memang boleh gitu. Tanya ustaz lain, dia panjang bicara. Gitu. Orang ni kata gini, orang ni kata begini. Ada dalil, ada pegangan, ya Allah. Kita yakin gitu. Kerana ini yang disebut oleh ulama yang telah saya baca kitab baru ni di Masjid Al-Azim berkaitan tentang orang yang nak tawaf wida
Contoh kalau nak pergi ke Tan'im, sunat dia tawaf wida. Sebab dia kurang daripada 2 marhalah. Dia nak pergi umrah, contoh pergi Ji'ranah, sunat dia tawaf wida sebab dia kurang 2 marhalah. Ataupun pergi ke Hudaibiyah. Tapi kalau nak pergi ke Taif, maka kena tawaf wida sebab melebihi 2 marhalah. Melebihi 2 marhalah. Ini di kalangan kita mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau Jeffrey biasa pergi ke Tan'im, memang tak ada tawaf wida. Hukumnya tidak wajib, tapi sunat. Mana nak tawaf, nak pergi pula. Oleh sebab itu, bukan maknanya kita bila tawaf wida, seolah-olah kita melakukan umrah yang lain. Nampak ni? Kalau kita tak tawaf wida, seolah-olah bersambung-sambung tawaf. Bersambung-sambung umrah. Kemudian sambung umrah. Kemudian sambung umrah. Sedangkan kita nak keluar daripada tanah haram pergi ke tanah halal untuk membolehkan kita berihram di tanah halal. Untuk membezakan umrah pertama dengan umrah yang kedua, ulama di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i menyebut yusannu tawaful wada. Sunat tawaf wida ini bagi siapa? Mereka yang kurang masafah qasar. Adapun masafah qasar, perjalanan 2 marhalah, wajib dia tawaf wida. Wida. Allahu akbar azan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Keempatnya suci pada haid dan nifas. Haid maksudnya hadha yahudu, masuk. Iaitu menunjukkan bahawa ianya sudah baligh. Hadha yahudu makna memasuki. Itu kalimah asal. Adapun nifas diambil kalimah nafasun, iaitu nafas. Kerana orang yang melahirkan anak ini iaitu melahirkan sesuatu yang bernyawa. Bila dia keluar sesuatu yang bernyawa, barulah datangnya darah nifas. Sebelum lahir anak, tak nama darah nifas. Namanya darah fasad. Darah penyakit. Sebelum lahir anak, tak nama darah nifas. Lepas lahir anak, baru nama dia darah nifas. Sama ada cesarean ataupun secara pembedahan, kemudian anak keluar darah nifas. Contohnya di tempat peranakan ini, barulah dinamakan nifas. Itu ni nifas. Persoalan berkaitan tentang orang haid ini, sekiranya perempuan yang datang haid ini murtad, kemudian lepas dia diistitabah, minta supaya dia bertaubat, adakah waktu dia haid wajib dia qada semayang? Ulama kata tak wajib qada semayang, sebab dia haid. Tapi waktu yang dia tidak haid, wajib dia qada semayang bagi orang yang murtad, kalau dia masuk Islam balik. Sekarang ni dah menjadi-jadi satu negeri, ada satu negeri ni menjadi-jadi permohonan murtad. Saya tak mau sebut nama dia, sensitif kan. Jadi-jadi banyak sampai sahabat-sahabat saya kata, ui banyak syukuri, dia kata nak mengisytiharkan orang ni bukan Islam, laki perempuan menjadi masalah sekarang. Oleh sebab itu perlu dibuatkan undang-undang dengan segera. Tapi nak pindah bukan sekarang ni masalah. Nak pindah ialah orang Islam kita kurang kan. Jadi masalah sekarang ni. Kalaulah contohnya di Negeri Sembilan memang telah digezetkan undang-undang, setiap orang yang nak keluar Islam, dia ada jawatan kuasa, nama dia jawatan kuasa yang diperkusikan oleh mufti. Kaedah asal yang kita telah cuba buat sebelum ini iaitu 70 jam, nama dia iaitu 70 jam. 70 jam tu setelah melalui 70 jam, bukan senang nak sampai 70 jam. Selak gaya mati orang ni. Bulan ni mufti berkhusus, tak sempat ni. Bulan depan dapat 1 jam. Bulan depan pula, tahun depan dapat 2 jam. Nak sampai 70 jam? Mana datang 70 jam? Iaitu dia ambil 3 hari. 1 hari 24 jam. 24 kali 3. Jadi ambil lebih kurang yang paling akhir iaitu 70 jam. Lebih kurang 3 hari lebih. Itulah asal 30 jam, 70 jam. 70 jam. Bukan semua negeri ada. Melaka pun tak ada. Melaka pun tak ada. Sini pun kita dah berapa kali lulus. Itu masalahnya, dia nak mohon. Dia tunjuklah dia semayang, dia pergi ke gereja, dia pergilah ke temple apa semua. Dia kata dia tak Islam. Dia kata dia tak Islam. Lepas divorce, dia kata dia tak Islam. Ataupun macam-macam lah. Sekiranya dia murtad. Kalau lelaki itu murtad, kemudian dia pensan. Lepas pensan, dia sedar, kemudian dia masuk Islam balik, maka wajib dia mengqadakkan semayang waktu dia pensan tadi. Tak diberikan keringanan, kerana murtad tidak ada keringanan. Hukum Islam, apabila seseorang ini telah sabit dia murtad, disabitkan oleh hakim bahawa dia ni murtad, hendaklah diperintahkan dia bertaubat dalam masa 3 hari. Nama dia proses istitabah. Kalau 3 hari tak mau taubat, maka pancung. Sebab dia menghina Allah dan menghina Rasul. Itu hukum supaya tidak menjadi-jadi. Orang ni menjadi-jadi, lepas seorang. Ada ulama Azhar, ada 3 orang sekarang ni,
jadi gelong. Nama dia, ketua dia Mustafa Rashid nama dia. Dia kata babi pun tak haram. Ayat mengharamkan babi telah dimansuhkan oleh Allah. Kalau saya mau slide muka orang tu. Oleh sebab itu ada seorang syekh ni berdialog dengan dia, dia bengang, dia ambil air, dia curah muka. Bukan setakat curah, lampang terus. Dia kata Azhar apa baca Quran pun tak pandai. Dia kata babi tak haram. Kemudian arak tak haram. Arak tak haram. Saya rasa dia dah jadi Kristian. Dia duduk Australia sekarang. Dia mengaku dia mufti Australia. Dia kata dia keluar Al-Azhar. Baca Quran pun tak boleh. Baca keluar Azhar apa? Tak, silap kali tak habis Azhar kot. Kemudian dia tak percaya hadis-hadis ni. Dia kata ini cakap-cakap Nabi. Cakap Muhammad. Yang betul Quran. Betul Quran. Ini rosak. Pahaman ni sudah menusuk. Dia jadi menusuk. Babi pun tak haram. Dahsyat, babi tak haram. Allahu Akbar. Dia pakai serban Azhar, pakai jubah Azhar. Nanti kita kat Malaysia ada majlis ulama Azhar, maulid sama ulama Azhar. Tengok menghalalkan babi. Elok. Kan boleh percaya Arab-Arab datang ni. Betul. Pakai jubah Azhar, pakai serban, rupanya menghalalkan babi, menghalalkan arak. Tapi poligami haram. Dia sama dengan Kristian kan? Dia sama dengan Kristian. Saya rasa dia ditaja oleh ada 3 orang sekarang ni yang paling masyhur. Dan bukunya begitu laris pada expo buku baru ni di Mesir. Ceritakan tentang pakai tudung tak wajib apa semua, rosak. Dia mengaku dia ulama Azhar. Nama dia Mustafa Rashid nama dia. Orang kata bukan Rashid. Dia ni Mustafa sesat orang panggil. Rashid tu petunjuk. Dia Mustafa sesat orang panggil. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Jaga-jaga golongan sekarang ni. Setakat pakai serban, pakai jubah, belum tentu di sebalik dia. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, sambung balik kita. Dan masuk waktu, syarat mesti masuk waktu. Masuk waktu ni sama ada kita sendiri yakin. Dia masuk waktu ni dia tak payah sampai pada yakin, zon pun cukup. Kita tengok jam tu betul lah. Kalau jam mati tak boleh. Jam betul. Waktu ini contohnya waktu Melaka dengan Johor. Johor lebih awal masuk waktu. Kan? Pergi KL lambat sikit. Jadi kita ketika nak menentukan waktu ni ialah perbezaan di antara garis lintang. Perubahan satu garis lintang ialah 4 minit. Satu darjah ini ialah 4 minit. Maka apabila berselisih kedudukan di antara Melaka dengan Kedah contohnya. Melaka dengan Perak. Kalau saya balik Perak, lambat masuk waktu. Kalau sini awal masuk waktu. Maka perubahan ini ada pertambahan 2 minit, ada pertambahan 3 minit, mengikut kedudukan negara tersebut ataupun negeri tersebut. Oleh sebab itu, kita kata apa waktu boleh ditambahkan sedikit sebagai waktu ihtiyat. Contoh waktu sekarang ni, kita tambahkan sedikit 2 minit contohnya sebagai waktu berhati-hati. Waktu berhati-hati. Oleh sebab itu, bila kita tengok waktu yang ada, kita yakin kena tengok matahari. Ini dinamakan zannul ghalib, kuat sangkaan kita menggunakan alat moden yang canggih sekarang ni, ini memang dah masuk waktu. Hukumnya adalah sah sembahyang kita. Ataupun diberitahu oleh orang-orang yang dipercayai, ataupun kita mendengar azan. Azan di tempat kita pun tak sama. Surau sana azan lagi cepat. Macam rumah saya tu, Masjid Duyung lain, budak tahfiz bawah tu lagi awal. Surau Duyung lambat sikit. Masjid Abdul Wahab lagi lambat. Mana satu tak tahu. Jam tak betul. Yang mak tahfiz bawah tu lagi cepat. Mana betul kita tak tahu. Jadi kita mengambil yang lebih berhati, barangkali yang lewat sikit itu yakin masuk waktu. Masuk waktu. Ataupun kita beristihad. Kalau tak ada jam, tak ada apa semua,
nak masuk ataupun kita tak ada jadual masuk waktu. Terutama kalau pergi mana-mana tempat, hendaklah kita berijtihad. Kalaulah Melaka masuk pukul 8 sekian-sekian, kita berijtihad, negeri ni tambahlah 5 minit lagi. Tak adalah sampai tambah 10 minit kan. 5 minit masuklah, yakin masuk waktu. Biasa habis dah azan tu, masuk waktu. Contohnya kalau kampung saya, azan Kuala Lumpur habis saja. Baru masuk waktu maghrib. Jeffrey dah kenyang perut. Saya balik kampung, baru suap. Balik kampung, habis azan. Melaka belum azan Kuala Lumpur, dia sudah masuk waktu maghrib. Mana? Kalau tempat lain, habis azan maghrib, baru masuk maghrib di tempat itu. Bila lebih kurang, tambah 3 minit, 4 minit. Begitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah mengikut kepada orang. Dia ikut orang semayang, kira dia semayang lah. Kira sah. Kalau dia tak boleh berijtihad, dia tengok orang dah semayang, dia semayang. Contoh kalau kita kat airport kan. Kena airport yang ada surau, tak apa, negara yang tak Islam, orang semayang kat airport, kita tanya pukul apa masuk, dia pun agak-agak, dia tengok orang Pakistan apa semayang, kita pun semayang. Pukul apa, dia kata nak masuk lah. Kalau kita lewatkan sedikit, kita rasa dia ijtihad, ataupun kita mengikut orang tempatan di situ semayang, maka hukum semayang kita sah, walaupun kita tak ada panduan yang lain. Mesti ada zannul ghalib, kuat sangkaan kita, masuk waktu. Masuk waktu. Sekiranya ia semayang tanpa ada ilmu atau zan ataupun taklid, maka semayangnya tidak sah. Dan wajib dia qada nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat ke atas orang yang beriman itu ada waktu yang telah ditentukan. Ini syarat, mesti masuk waktu, dan seterusnya lagi. Syarat sahnya lagi, syarat sahnya itu sah pula. Tadi syarat wajib. Ini syarat sah. Bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Sama je, pertama Islam. Maka sekiranya tidak Islam, contohnya murtad, tidak sah. Orang murtad takkan nak semayang. Kalau dia murtad, kemudian selepas istitabah dia masuk balik, wajib dia mengqadakkan semayang. Syarat mesti Islam. Yang kedua aqil, sama di atas. Yang ketiga suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Mesti suci berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima sembahyang tanpa ada suci. Wala sadaqatun min ghulul, dan tak diterima sedekah daripada menipu orang atau mengilatnya. Kita tipu orang semua, harta yang kita dapat kita sedekah, hukumnya tidak diterima oleh Allah. Berdasarkan hadis itu, sembahyang dalam keadaan tidak suci pada hadas kecil dan besar, hukumnya tidak sah kecuali dalam beberapa keadaan yang dinamakan faqidut tuhurain. Faqidut tuhurain, orang yang tak ada air dan tak ada tanah. Macam mana nak semayang? Semayanglah menghormati waktu. Macam pakcik naik kapal terbang kan, nak ambil uduk pun tak boleh. Contohnya pramugari tunggu dekat toilet. Dia kata nak ambil apa? Pakcik kata tak boleh, basah kapal. Bergegar toilet tu. Sebab nak basuh kaki tak boleh, angkat kaki. Begitu. Jadi tak boleh semayang. Kalau nak beruduk, tak boleh ambil uduk, kan? Kalau nak ambil uduk pun pakai spray, mesti ada mengalir, gitu. Jangan spray begitu. Itu bukan ambil uduk nama dia. Mesti bertakung di atas tapak tangan dan ditumpahkan di atas tangan, kemudian diratakan. Tak boleh ambil spray begitu. Itu spray nama dia, bukan membasuh. Syaratnya membasuh tangan,
mesti ada sedikit air tumpah sini, jangan diangkat tangan sehingga rata. Selagi mana madama mutaraddidan ala a'dha'il wudu, selama mana dia pergi balik atas anggota wudu, maka tidak dikirakan dia mustakmal. Tapi diangkat letak balik, hukumnya mustakmal. Jadi kalau kita bermusafir untuk mengelakkan daripada kapet-kapet ni basah, naik kapal terbang, pakailah jawrab nama dia. Pakai jawrab stokin tebal. Contohnya sebelum kita bermusafir, kita sempurna ambil wudu, dah sempurna ambil wudu, kita pakai stokin tebal ni. Stokin tebal, jawrab nama dia. Dalam macam stokin bola. Orang nak main bola, stok yang tebal tu. Jangan yang nipis-nipis tu. Pakai. Nanti contoh dalam kapal terbang, terkencing ke, terkentut ke, tak ada masalah. Nanti nak ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga sunat, kaki ni ambil aja air, sapu je seperti menyapu di atas khuf. Tak payah buka-buka stokin. Sapu seperti menyapu atas khuf. Sapu je. Jadi kapet tak basah. Tak ada berbunyi-bunyi dalam bilik toilet. Gitu. Jadi semayang dalam keadaan ada wudu. Syarat ketika nak pakai stokin tebal, mesti sempurna wudu. Dah habis sempurna, bawa pakai stokin. Nanti kalau batal wudu dalam kapal terbang, pergilah ambil wudu, sapu sahaja di atas stokin ni, tak perlu dibasuh. Sama seperti khuf. Dia dalam hukum fiqh nama jawrab, lagi satu nama dia khuf. Jawrab ialah stokin tebal. Mana kalau kita berlari berjalan tak koyak stokin tu. Tapi kalau stokin nipis-nipisnya, berjalan depan koyak, itu bukan jawrab. Itu bukan jawrab. Dan jangan tengok orang Arab pakai stokin nipis, dia pergi sapu atas, tak betul. Memang orang Arab pergi tengok stokin nipis, dia sapu, tak betul. Janggut ke tak janggut, tak betul. Betul. Tak betul. Dulu saya masa dalam kelas tu, masa di Mesir, seorang sahabat saya daripada Turki pergi tanya. Dia kata, Mesriyin, dia kata orang Mesir buat begitu tak Syekh? Doktor, orang Mesir. Wala Mesri, wala... Sebab dia tersebut orang Mesir, jangan sebut orang Mesir. Dia sebut orang Mesir, pergi ambil uduk, sapu atas stokin dia nipis. Stokin nipis ni bahasa Arab sebut syarab nama dia. Jawrab, stokin tebal. Hukumnya la yajuz, kecuali stokin yang tebal. Mana dipermudahkan apabila kita bermusafir. Bermusafir. Sama balik kita. Mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau kita semayang dalam keadaan faqidut tuhurain, tak ada air dan tak ada tanah, ya semayang. Tapi semayang menghormati waktu, dan semayang itu wajib diqada apabila kita sampai destinasi nanti. Contoh dalam kapal terbang tak ada wudu apa semua, kita pun semayang itu menghormati waktu. Sahaja aku semayang pada zuhur, menghormati waktu kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku semayang pada zuhur kerana menghormati waktu. Kalau dah contohnya meninggal dunia, tidak dikira meninggalkan solat. Tapi bila sampai nanti, hendaklah diqada. Sekiranya kita nak mengqadakkan semayang yang kita telah kita lakukan secara menghormati waktu, sampailah destinasinya sebelum sampai ke Malaysia. Kalau nak qada di dalam perjalanan, boleh diqada secara jamak dan kasar. Ini nak bermusafir pergi mana? Contohnya, katakan 5 tahun dulu pernah tertinggal semayang ketika bermusafir. Maka nak qada sekarang ni, qada waktu musafir, boleh diqada jamak dan kasar. Tapi kalau meninggalkan semayang bukan bermusafir, diqada waktu bermusafir, maka qada mesti sempurna. Ataupun tertinggal semayang ketika bermusafir, kemudian balik Malaysia sampai rumah baru nak qada, kena qada tidak jamak dan kasar, sebab kita bukan bermusafir sekarang. Kalau nak qada juga, qadalah ketika bermusafir, maka ketika itu boleh jamak dan kasar. Kita naik kapal terbang, kadang-kadang kita tak tahu waktu. Buka-buka cermin, tengok-tengok. Bila waktu subuh? Tengok-tengok. Terang dah. Lepas dah subuh. Tanya Jeffrey sebelah, waktu subuh. Pergi tanya dia punya pembogari, waktu subuh. Dia pun tak tahu.
Dulu kita Melaka ni dah keluarkan untuk waktu seluruh dunia. Waktu seluruh dunia. Bila kita bermusafir boleh layari dia punya software dia ada begitu. Tapi tak sempurna sebab di sudut bajet tak cukup. Oleh sebab itu tak lancarkan sepatutnya sebelum ni lagi. Sekarang tergendala terus. Kalau tidak adalah boleh diguna pakai bagi orang yang nak bermusafir. Musafir. Dia akan boleh tahu waktu kita sampai ke destinasi sekian ni, waktu zuhur pukul berapa sebagainya. Terutama kita melintasi garisan antarabangsa. Maka perubahan hari, kan? Perubahan hari. Jadi kita tak tahu waktu zuhur bila, agak-agak je waktu zuhur. Wah, agak-agak Allah dah matahari pula ni. Subuh apa ni dia kata? Subuh, kan? Jadi ini dah waktu zuhur, tengok-tengok dah gelap dah. Mana zuhur dengan asar tadi sudah luput. Tahu-tahu dah gelap je. Sampai makanan suruh makan dah. Makan malam. Macam mana bila sampai destinasi kita jamak, kita boleh qada, jamak dan kasar kerana kita meninggalkan dalam keadaan bermusafir. Naklah diqada waktu bermusafir juga untuk mendapatkan keringanan tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Suci badan daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Juga hadas besar. Ia termasuklah nifas, berhadas besar kena bersetubuh, berhadas besar kena haid, kena bersih. Bagaimana? Di kalangan para alim ulama membahaskan, contohnya seorang perempuan berhenti darah haidnya pada pukul 3:30. 3:30 petang. Tak ada perempuan di pejabat ni dia mandi. Belum ada lagi. Patuh syariah ni semua orang buat patuh syariah. Sekarang ni ada ISO patuh syariah nama dia. Syariah compliant ni. Orang nak datang dari sudut kewangan banyak lah. Istilah-istilah pun kita dah tukar dengan nama istilah-istilah syarak. Untuk dapat sijil ISO patuh syariah nama dia. Tapi patuh syariah ada kawasan khas untuk mandi wajib bagi orang perempuan? Tak ada. Tak ada kan? Contohnya perempuan belum pernah jumpa perempuan mandi kat pejabat. Tak ada. Kecuali dia balik nanti dia qada. Dia qada. Dalam bab ini terbahagi beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Kerana perempuan ni sudah berhenti darah haidnya. Bila berhenti darah haid pukul 3:30 masih lagi ada waktu zuhur. Dan sepatutnya dia boleh mandi. Tapi dia tak boleh mandi sebab tak ada bawa tuala. Tak bawa towel. Dan tak ada pun jumpa perempuan kecuali kalau rumah dia dekat dia balik ke rumah. Boleh mandi. Itu kira perempuan bagus. Itu kira perempuan bagus balik dia pergi. Tapi kalau kerja pejabat ni jarang kecuali cikgu kot balik awal sikit. Boleh balik awal nak mandi. Cikgu sekarang pun balik lewat juga. Yang macam mana ni? Ulama Syafi'i kata mereka ni ialah wajib dia semayang. Macam mana nak semayang? Sedangkan syarat sah semayang mesti suci pada hadas kecil dan hadas besar. Ya semayang juga. Dia bersih. Dia pun kadang-kadang perempuan ni bawa pentis yang bersih, dia pun tukar. Dia kena ambil uduk. Dia ambil uduk, kemudian dia pergi semayang surau di pejabat-pejabat ni memang ada telekung ataupun dia memang ada telekung dia tinggal di pejabat. Dia kena semayang juga, tapi semayang macam mana? Semayang dia hanya terbatas membaca yang wajib sahaja. Apa yang wajib? Contoh dia takbiratul ihram, kemudian dia baca doa iftitah, ya boleh sebab dia bukan ayat Quran. Kemudian dia baca suratul Fatihah, setakat itu, jangan baca surah. Sebab baca surah ialah baca Quran. Orang yang berhadas besar tak boleh baca Quran. Ia terbatas apa yang boleh sahaja. Kemudian dia rokok, dia i'tidal, dia sujud sampai seperti biasa. Nanti rakaat kedua pun begitu. Semayang ni sekiranya dilakukan sedemikian rupa, nanti balik dia kena qada juga. Hanya
kalau dia semayang sedemikian rupa, bila dia mati tidak dikira meninggalkan solat. Ini yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada pandangan yang kedua, mengatakan ia termasuk di kalangan orang faqidut tuhurain, orang yang tidak ada air dan tak ada tanah. Tapi terlebih baik kalau boleh buat, gunalah kaedah yang pertama, dia semayang juga, tapi dia baca takbiratul ihram, doa, kemudian doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, habis surah Al-Fatihah, dah terus rukuk. Jangan tambah-tambah lagi. Kerana baca surah itu ialah ayat Quran. Tidak boleh orang yang haid membaca ayat Quran. La yaqra'ul Qur'ana haidun wala junubun, dan tidak boleh membaca Quran orang yang datang haid dan juga orang yang berhadas besar. Sekarang dia berhadas besar, tak mandi wajib lagi, maka terbatas membaca yang wajib, itu surah Al-Fatihah. Ini pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Setakat ni kalau ada pun 1,000, 2 orang ada buat. Kebanyakan memang tak ada buat kan. Balik dia baru qada. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perempuan ini dia sebut kurangnya akal. Kurang agama, bukan kurang akal. Nuqsanul dinin, kurang agama, sebab waktu haid dia tak boleh semayang, orang lelaki boleh semayang. Waktu haid dia tak boleh baca Quran, orang lelaki boleh baca Quran. Itu makna kurang agama. Bukan makna dia tak pandai agama, dia kurang agama di situ. Oleh sebab itu, untuk menampungkan kekurangan tersebut, Nabi SAW suruh bersedekah. Suruh bersedekah, senyum, sedekah, telurah, sedekah, bukan semestinya sedekah dengan duit. Untuk menampungkan kekurangan agamanya ketika mana kedatangan haid dan juga kalau kedatangan nifas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Cerita bab najis ni panjang, sebab kita nak bahaskan berkaitan tentang ni tai cicak ni di surau masjid, tak pernah orang basuh. Tak pernah orang basuh, lalu orang sapu je. Nampak tai cicak, dia sapu. Tadi pagi lepas ambil uduk, kaki basah, pijak. Sah tak sah semayang? Nampak ni? Mesti ada kesan dia. Adakah dia ni membawa najis ataupun tidak? Ini yang kita akan bahas, iaitu suci badan dan pakaian dan tempat sembahyang. Macam mana caranya untuk mengelakkan sedemikian rupa? Kalau tahu tempat tu memang tempat ada tai cicak, hanya disapu, pastikan mesti memenuhi 3 keadaan. 3 syarat yang kita akan bahas pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.